Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Atamanna lakum fi sihah wa afiyah insyaallah. اليوم سنواصل دراستنا لمادة اللغة العربية. قبل أن نبدأ هيا نقرأ الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. موضوعنا اليوم الجمل البسيطة. أهداف الأول الاستماع إلى الجمل البسيطة ونطقها نطقا صحيحا. الأهداف الثاني قراءة الجمل البسيطة قراءة صحيحة من حيث النبر والتنغيم مع تمييزها. الأهداف الثالث كتابة الجمل البسيطة كتابة صحيحة. Baik, objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mendengar pada ayat ringkas dan menyebutnya dengan sebutan yang betul. Yang kedua, qiraatul jumal, kita membaca ayat-ayat ringkas ini dengan betul, min haitsun nabir wa tanghim, dari segi intonasi dan juga tekanan suara, ma'a tamyiziha, bersama dengan membezakannya. Membezakan ni kita tengok dari segi muannas, muzakkar dan sebagainya. Yang ketiga, kitabatul jumal al-basithah kitabatan sahihah. Kita dapat menulis ayat ringkas dengan betul. Jumal al-basithah, okay. Ayat ringkas, okay. Ayat ringkas ini dia akan membentuk al-hiwar. Al-hiwar merupakan perbualan yang kita akan belajar hari ini. Al-hiwar, ada perbualan, memerlukan kepada ayat ringkas dalam bentuk soalan dan juga jawapan. Satu ayat ringkas bentuk soalan dan satu ayat ringkas bentuk jawapan, dan akhirnya akan berlakulah perbualan. Astami' wa atakallam thumma aqra. Saya dengar, saya sebut, saya cakap dan saya baca. Jadi hiwar ni Ustaz akan bacakan terlebih dahulu, awak dengar, nanti kita akan bacakan untuk kali kedua bersama-sama. Unzuru ila safhah 13. Boleh tengok muka surat 13 dalam buku teks untuk memudahkan awak yang berada di rumah belajar sama-sama. Tengok buku teks, boleh juga tengok skrin, boleh juga rujuk buku teks muka surat 13. Madza taf'alu ya Ahmad? Ana unazzifu al-finjan. Madza taf'alina ya Mina? Ana urattibu al-kuba. Okey, kita tengok Maza taf'alu ya Ahmad, dan soalan kedua Maza taf'alina ya Mina. Okey, tengok kepada huruf ataupun perkataan yang saya warnakan tu. Ada satu warna biru, satu warna pink. Kenapa saya buat warna biru dan warna pink? Kerana di sinilah perbezaan antara centina. Okey, dengar betul-betul dengar baik-baik apa saya nak jelaskan ni. Kita nak bercakap dengan siapa? Kita kena tahu kita nak bercakap dengan orang lelaki ataupun orang perempuan. Okey, saya sekarang ni
nak bercakap dengan siapa? Kalau saya bercakap dengan Ahmad, lelaki, maka perkataan yang saya akan gunakan, Madza taf'alu? Apa yang kamu sedang lakukan, kamu sedang buat? Ya Ahmad. Sebab Ahmad lelaki. Orang yang saya nak cakap tu lelaki. Apa jadi kalau saya nak bercakap dengan perempuan, dan perempuan itu namanya Mina contohnya. Jadi kita akan gunakan Madza taf'alina ya Mina? Apa yang awak sedang lakukan wahai Mina? Jadi ada perbezaan dari segi penggunaan perkataan. Taf'alu untuk lelaki, saya nak bercakap dengan lelaki, ataupun taf'alina, saya nak bercakap dengan seorang perempuan. Okey, dan dua-dua ini merupakan fi'il mudhari'. Fi'lul mudhari', kata kerja sedang berlaku. Okey, hari ini kita belajar lebih kepada kaedah bahasa. Jadi akan keluarlah kata kerja dan sebagainya ni. Jadi fi'il mudhari' merupakan kata kerja sedang berlaku, sedang buat. Apa yang kamu sedang buat, bukan yang dah dilakukan. Kalau yang dah dilakukan, itu benda yang dah berlaku, fi'il madhi. Tapi fi'il mudhari' yang sedang dia buat, tengah dia buat. Baik, kita teruskan. Okay, tengok taf'alina tu. Taf'alina tu apa beza dengan taf'alu? Bila kita nak bercakap dengan perempuan, kita perlu tambah ya dan nun pada perkataan perbuatan tu. Contoh taf'alu, tambah ya dan nun di belakang, taf'alina. Contohlah kita guna perkataan lain, tashrabu, contoh tashrabu. Tashrabu, minum. Kalau perempuan, tashrabina, tambah ya dan nun juga di belakang. Macam itulah caranya. Jadi perkataan kita yang hari ini taf'alu, taf'alina. Okey, boleh tengok al-jumlah al-basitah berbentuk soalan. Yang ni soalan ringkas. Maza taf'al? Apa yang kamu sedang buat? Kalau kita nak cakap dengan perempuan, maza taf'alina? Apa yang kamu sedang lakukan? Saya tak kisah, saya yang sedang bercakap ni lelaki ke perempuan ke, tak, dia tak jadi masalah. Yang permasalahan kita kena tengok dengan siapa yang kita nak bercakap, lelaki atau perempuan. Ingat tu contohlah adik-adik kat rumah kata, ustaz saya perempuan tapi saya nak tanya lelaki, nak guna taf'alu ke taf'alina? Taf'alu, sebab kita nak bercakap dengan lelaki. Contoh juga adik dekat rumah perempuan, contohlah Zahirah, katakan Zahirah nak bercakap dengan Kaisan lelaki. Jadi Zahirah akan kata maza taf'alu, sebab Kaisan lelaki. Contoh lain, katalah Faiz, katakan Faiz nak bercakap dengan Mia. Contoh, Faiz lelaki tapi nak bercakap, nak tanya kepada Mia, kena guna maza taf'alina, sebab Faiz nak bercakap dengan perempuan, Mia tu perempuan. Maza taf'alina. Ustaz, kalau sajak macam mana? Sudah, sajak kita kena tengok asal usul dia. Kalau dia asal dia lelaki, kita tanya lelaki lah, walaupun dia nampak macam perempuan. Maza taf'alu ya sajak, sama. Kita gunakan taf'alu juga, tak ada taf'alina, ataupun kita tambah taf'aluyin, tak ada, dia tak ada tengah-tengah, dia mesti taf'alu atau taf'alina. Baik, boleh faham? Kita teruskan. Tadi ayat jumlah al-basitah li soal, untuk soal, ayat ringkas berbentuk soalan. Sekarang macam mana kita nak jawab? Macam mana kita tengok, kita dah baca tadi sebenarnya dalam petikan tu. Jadi saya akan tunjukkan lagi. Ana unazzifu al-finjan, saya sedang membersihkan cawan. Itu contoh jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, kita tengok maza taf'alina yamina tu. Okey, jawapan dia ana urattibu al-kuba. Ana urattibu al-kuba. Okey,
Jadi yang pertama tadi Ahmad, ana unazifu al-finjan. Mina, ana urattibu al-kuba. Tengok perkataan tengah tu, unazifu dan urattibu. Okey, kedua-dua tu merupakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', perbuatan yang sedang berlaku. Tapi kenapa tak ada beza Ustaz? Sama je, Ahmad pun unazifu, Mina pun urattibu, dia tak jadi urattibina. Kenapa? Okey, baik, dengar baik-baik Yang tadi kita nak soal, sekarang kita nak jawab. Jawapan saya sedang buat apa-apa, dia tak ada beza sama ada lelaki atau perempuan. Tak ada beza, tak ada perbezaan, tak ada tambah ya nun ke, tambah waw nun ke, tak ada. Jadi kita tetap gunakan unazifu. Walaupun saya ni seorang lelaki, saya guna unazifu. Contoh saya seorang perempuan, saya tetap guna unazifu. Saya membersihkan. Ana unazifu juga. Sama sahaja. Okey, jangan keliru Yang tadi soalan, kita nak tanya, kita kena tengok dengan siapa kita nak bercakap. Tapi jawapan, kita tak perlu ada apa-apa perubahan. Dia sama sahaja. Lelaki dan perempuan sama. Unazifu ataupun urattibu. Contohnya, saya seorang lelaki dan saya ditanya oleh lelaki juga. Okey, contoh Kaisan lah tanya saya, Maza taf'al ya Ustaz? Saya nak jawab apa? Ana unazifu al-finjan. Okey, unazifu al-finjan. Saya sedang membersihkan cawan. Jika seorang perempuan tanya saya, Maza taf'alu ya Ustaz? Sama juga saya jawab, ana unazifu al-finjan. Macam mana kalau dia yang tanya saya tu seorang lelaki dan saya sekarang ni seorang perempuan? Contoh, Daniel tanya kepada Kaisara, contohlah kan, Maza taf'alina ya Kaisara? Kaisara jawab, ana urattibu al-kuba. Tak ada ubah apa-apa. Sama juga kalau seorang perempuan yang tanya. Contoh, Syaurah tanya kepada Kristina. Jadi, Maza taf'alina ya Kristina? Kristina jawab sama saja, ana urattibu al-kuba. Saya sedang menyusun gelas. Boleh faham jelas sekarang kita akan bacakan sama-sama. Maza taf'alu ya Ahmad? Apa yang awak sedang buat wahai Ahmad? Ana unazifu al-finjan. Saya sedang membersihkan cawan. Kita ulang lagi sekali. Maza taf'alu ya Ahmad? Ana unazifu al-finjan. Maza taf'alina ya Mina? Apakah yang awak sedang buat wahai Mina? Ana urattibu al-kuba. Saya sedang susun cawan ataupun gelas. Kalau cawan tadi finjan, dan ini gelas ku. Okey, sekarang kita akan beralih ke muka surat yang seterusnya, muka surat 14. Okey, boleh tengok, kita akan bacakan sama-sama. Maza tatbuhu ya Ahmad? Ana atbuhu ad-dajaja. Maza tatbukhina ya Fatimah? Ana atbuhu al-aruzza. Ya Ahmad, aina tada'u al-fawakih? Ada'u al-fawakiha fi thallaja. Lagi sekali, boleh dengar. Maza tatbuhu ya Ahmad? Ana atbuhu ad-dajaja. Maza tatbukhina ya Fatimah? Ana atbuhu al-aruzza. Ya Ahmad, aina tada'u al-fawakih? Ada'u al-fawakiha fi thallaja. Apa maksud dia ni? Madza tatbuku ya Ahmad? Apa yang awak sedang memasak wahai Ahmad? Ahmad jawab, ana atbuku ad-dajaja. Saya sedang memasak ayam. Kemudian, madza tatbukhina ya Fatimah?
apa yang awak sedang masak wahai Fatimah? Fatimah jawab, ana atbuku al-aruzza, saya sedang memasak nasi. Kemudian soalan yang bawah tu, ya Ahmad, wahai Ahmad, aina tadau al-fawakih, di mana awak letakkan buah-buahan? Ahmad jawab, adau al-fawakiha fi thalajah, saya sedang meletakkan buah-buahan dalam peti sejuk. Kita tengok warna-warna yang ada tu merupakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dan warna merah, kalau awak perasan ni warna merah tu, itu merupakan kata soal untuk digunakan. Tak apalah yang tu, yang hari ni kita fokus kepada fi'il mudhari' dan juga hiwar ni sendiri. Baik, jadi dalam petikan tadi ataupun hiwar tadi kita baca ada soalan dan juga ada jawapan. Apa dia yang soalannya? Contohnya, madza tatbuhu, apa yang awak sedang masak? Jadi yang tu kita tanya kepada lelaki. Bila tanya kepada perempuan, contoh tadi tanya kepada Fatimah kan, madza tatbukhina. Okey, jadi seharap semua dah faham lah. Yang ni perbezaan dia, kita nak tanya kepada lelaki ataupun tanya kepada perempuan. Kemudian jawapan dia, ana atbuhu ad-dajaja, saya sedang memasak ayam. Okay, jawapan yang kedua tadi, ana atbuhu al-aruzza, saya sedang memasak nasi. Okay, penjelasannya sama macam tadi. Okay, walaupun awak lelaki ataupun perempuan, tapi bila kita jawab kepada soalan tu, kata perbuatan kita gunakan sama sahaja, tak perlu ubah apa-apa. Ana atbuhu untuk lelaki, untuk perempuan pun ana atbuhu juga. Kemudian soalan yang seterusnya tadi, aina tadau al-fawakih ya Ahmad? Jawapan dia, adau al-fawakiha fi thalajah, saya sedang letak buah-buahan di dalam peti sejuk. Okey, kemudian kita tengok, kita baca sama-sama. Madza tatbukhu ya Ahmad? Ana atbukhu ad-dajaja. Madza tatbukhina ya Fatimah? Ana atbukhu al-aruzza. Ya Ahmad, aina tadau al-fawakih? Adau al-fawakiha fi thalajah. Okey, baik. Tengok sini ya Ahmad, aina tadau al-fawakih. Okey. Yang ni sekarang ni kita soal, contoh tu ibu dia lah. Ibu dia bersoal kepada anaknya Ahmad. Jadi Ahmad tu lelaki, jadi mak dia menggunakan tadau. Ya Ahmad, aina tadau al-fawakih, sebab Ahmad tu lelaki. Contohlah kata anak dia tu perempuan. Okay. Tukarlah nama Ahmad tu kepada Hana Delisha contoh kan. Ya Hana Delisha, aina tada'ina al-fawakih. Dia akan jadi tada'ina. Kita tambah ya dan nun kepada perkataan tada'u tu untuk jadi kata perbuatan untuk perempuan. Jadi aina tada'ina, sekiranya anak dia perempuan. Jadi dalam ayat ni lelaki, kita gunakan tada'u lah. Ya Ahmad, aina tada'u al-fawakih. Okay, selesai. Baik. Al-wajibat al-manziliyah. Al-wajibat al-manziliyah ni kerja rumah. Kenapa warna merah tu? Kerana ni merupakan hal penting lah awak kena buat. Okay. Yang pertama, uktubu al-yawm wa al-madah at-tarikh. Tulis hari, madah, mata pelajaran kita dan juga tarikh. Apa tugas saya kena buat? Awak tengok. Yang pertama ada madza, kemudian ada tempat kosong. Okey. Yang tu awak isi dengan perkataan untuk lelaki. Apa yang kamu sedang buat? Macam tu madza
Apa yang kamu sedang buat? Awak boleh tengok balik video ni untuk cari perkataan tu, ataupun boleh tengok dalam buku teks pun ada. Okey. Dan yang kedua, soalan untuk perempuan. Maza, apa dia untuk perempuan? Apa yang kamu sedang buat untuk perempuan? Kemudian di bawah itu jawapan dia. Macam mana nak tulis jawapan tu? Ana, okey, awak tengok dalam gambar tu. Gambar tu tunjuk apa tu? Dia sedang mencuci gelas, okey, ataupun cawan. Jadi awak boleh tulis ana sedang mencuci gelas dalam bahasa Arab lah. Awak boleh tengok dalam ayat yang kita dah belajar hari ni ada tentang perkara ni. Dan yang kedua, soalan untuk perempuan tu, ana sedang susun sudu. Apa dia susun? Susun kita dah belajar juga tadi. Sudu pun kita pernah belajar. Jadi ana isi tempat kosong tu Itu yang tugasan yang pertama kena buat. Yang kedua, awak tengok sini. Okey, yang ni pun saya ambil daripada buku teks juga sebenarnya. Cuma awak isikan macam ni lah. Awak tulis hari, tarikh semua. Dan ini latihan yang kedua. Maza taf'alu. Okey, awak tulis jawapan dia. Ana, apa dia? Tengok gambar tu, dia sedang buat apa. Okey, kalau sedang susun sudu, sedang susun sudu. Kemudian yang kedua, maza taf'alina, apa yang kamu sedang buat? Mungkin ditanya kepada perempuan lah ni. Apa yang sedang buat? Awak tengok gambar tu juga. Yang ketiga pun sama. Apa yang sedang awak masak? Kita tengok gambar tu dia masak apa. Dan yang keempat, aina tada'u al-halib, di mana kamu letak susu. Okay, ada gambar tu. Letak kat mana? Ana ada'u. Okay, kat mana? Okay, jadi itu sahaja tugasan untuk minggu ini. Dan insya-Allah kita akan jumpa di sekolah nanti dan Ustaz akan semak satu persatu tugasan ini. Dan kata saya tak semak, saya akan semak satu persatu tugasan yang telah saya berikan selama ini. Okay. Jadi kalau awak kata, Ustaz saya tak buat, kenapa? Tak belajar contoh. Atau Ustaz saya tak buat, saya lupa. Kita perlulah mencari ubat-ubat tertentu untuk mengubati sikap lupa ke. Ataupun Ustaz saya malas, saya tak nak buat. Jadi ada ubat-ubat je lah untuk menyembuhkan penyakit ni. Kalau tak bagi ubat, makin teruk kan. Macam COVID pun kena vaksin. Jadi macam ni lah. Untuk kita cegah penyakit-penyakit ni, kita kena bagi ubat. Syukran jazilan. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.